Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Baik, video pada kali ini Cikgu nak sambung video part 2. Video part 2 sambungan kepada video part 1. Okay, untuk bab 1, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah di bawah silibus subjek matematik tingkatan 4 KSSM. Baik. Para pelajar boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 4 KSSM muka surat 16 sehingga muka surat 30. Okey, baik. Untuk video part 2 ni kita akan sambung standard pembelajaran yang kelima. Okey, iaitu menerangkan maksud punca suatu persamaan kuadratik. Apakah yang anda faham tentang maksud punca suatu persamaan kuadratik? Okey, seperti yang kita sentuh sebelum ni, okey. Punca bagi persamaan kuadratik, okey, bentuk umum dia tu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0 ialah nilai pemboleh ubah x yang memuaskan persamaan tersebut. Maksudnya nilai x yang orang kata yang menepati ataupun orang kata bila kita gantikan nilai x tu dengan satu nilai dia punca tu akan dapat jawapan dia sama dengan 0. Okey. Tahukah anda bagaimanakah kita boleh menentukan punca suatu persamaan kuadratik? Okey. Kita tengok dekat sini rangsangan minda 10. Tujuan dia menentukan nilai pemboleh ubah yang memuaskan suatu persamaan kuadratik. Langkah 1, bahagikan kelas kepada dua kumpulan A dan B. Yang kedua, langkah 2, kumpulan A akan melengkapkan jadual di bawah dengan pengiraan tanpa perisian geometri dinamik. Manakala kumpulan B akan menjalankan aktiviti dengan menggunakan perisian geometri dinamik, masukkan setiap fungsi kuadratik dalam perisian. Bagi setiap graf, tentukan nilai ungkapan kuadratik bagi setiap nilai X yang diberikan. Okey, baik. Imbas QR code ini untuk menjalankan aktiviti ini. Okey, baik. Yang keempat, lengkapkan jadual di bawah. Seterusnya, kena pasti nilai-nilai X yang memuaskan persamaan kuadratik yang berikut. Okey, setiap persamaan kuadratik, okey, jika kita gantikan dengan nilai 0, 1, 2, 3 dan 4 ni, yang mana akan bila kita ganti tu dapat jawapan dia 0. Macam itulah untuk setiap persamaan kuadratik ni kita gantikan. Jadi bila kita gantikan nilai X tu dalam persamaan, yang dapat jawapan 0 itulah yang memuaskan persamaan kuadratik tersebut. Dan nilai X itulah punca. Okey, punca-punca kepada persamaan kuadratik tersebut. Sambungan muka surat 17. Okey, hasil daripada rangsangan minda 10 tersebut didapati bahawa terdapat satu atau dua nilai pemboleh ubah yang memuaskan suatu persamaan kuadratik. Yang keduanya, nilai-nilai pemboleh ubah yang memuaskan suatu persamaan kuadratik dikenali sebagai punca bagi persamaan kuadratik tersebut. Okey. Apakah kaitan antara punca suatu persamaan kuadratik dengan kedudukan punca-punca berkenaan? Okey. Rangsangan minda 11. Tujuan meneroka kedudukan punca suatu persamaan kuadratik pada graf fungsi kuadratik. Langkah 1, gerakkan slider untuk melihat perubahan koordinat X dan koordinat Y pada graf ini menggunakan perisian geometri dinamik jugalah. Punca persamaan kuadratik, iaitu contoh kat sini, S kuasa 2 tolak X tolak 6 sama dengan 0 boleh ditentukan apabila Y sama dengan 0. Gerakkan slider ke kiri dan ke kanan. Perhatikan koordinat A. Okay, koordinat titik A tu. Yang inilah. Okay. Tentukan kedudukan titik A apabila Y sama dengan 0. Tandakan titik berkenaan pada rajah di atas. Okay, kalau Y kosong kat mana? Yang ni lah. Yang persilangan dari graf ni bersilang dengan paksi X tu. Tandakan titik berkenaan pada rajah di atas. Perbincangan apakah yang akan anda perhatikan tentang kedudukan punca suatu persamaan kuadratik pada graf fungsi
kuadratik. Okey, sambungan muka surat 18. Hasil daripada rangsangan minda sebelah didapati bahawa punca bagi suatu persamaan kuadratik, okey, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong merupakan titik persilangan antara graf fungsi kuadratik Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C berkenaan dengan paksi X dan juga dikenali sebagai pintasan X. Maksudnya graf fungsi kuadratik itu yang bersilang dengan paksi X dan koordinat yang bersilang tu itulah dia punya punca-puncanya. Okay, bentuk graf kita dah sentuh sebelum ni. Kalau perkali bagi X kuasa 2 tu lebih daripada kosong, okay, bentuk graf dia melengkung ke bawah macam ni. Jadi punca-punca dia tu, kita tengok graf fungsi kuadratik tu bersilang dengan pasi X, dia ada punca sebelah kiri, punca sebelah kanan. Belah kiri negatif, belah kanan positif. Okey, manakala untuk graf fungsi kuadratik yang nilai A dia perkali bagi X kuasa 2 tu kurang pada kosong ataupun negatif, bentuk graf dia melengkung ke atas macam ni. Dan punca dia tu, orang kata bila graf fungsi kuadratik tu bersilang dengan pasi X, kiri dan kanan akan dapat dua punca kat situ. Punca positif, punca negatif belah kiri, punca positif belah kanan. Kita tengok contoh 5. Bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, tentukan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Okey, A itu 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 12 sama dengan kosong. B ini negatif x kuasa 2 tambah 3x tambah 4 sama dengan kosong. Beza dia, A ni graf dia melengkung ke bawah sebab nilai A dia lebih daripada kosong. Manakala B ni nilai A dia negatif. Jadi bentuk dia melengkung ke atas. Okey, konsep dia mudah saja. Orang kata graf tu bersilang dengan pasi X, kita nampak kat sini. Okey, bersilang dekat sebelah kiri ni negatif 4. Yang ni 1.5. Manakala yang B tu bersilang dekat X negatif 1, satu lagi bersilang dekat X sama dengan 4. Okey, jadi bila bersilang tu, orang kata punca untuk persamaan kuadratik kita nyatakan X, orang kata negatif 4 dengan 1.5, manakala yang ni punca dia negatif 1 dengan 4. Sambungan muka surat 19 contoh 6 tu. Tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan atau bukan. Okey. Okey, yang A itu 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan kosong. Okey. Nilai X yang diberikan, X1, X3. Maksudnya kita kena uji nilai X sama dengan 1, kita gantikan dalam persamaan kuadratik ni dapat tak kosong. Okay, kita gantikan 3 dapat tak kosong. Sama juga konsep dia untuk soalan B ni. 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5 sama dengan 3. Okay, X sama dengan 1 bila gantikan dalam persamaan kuadratik dapat tak 3. Okay, satu lagi X sama dengan 1/3. Kita gantikan dalam persamaan kuadratik ni dapat tak? Kata jawapan dia 3. Macam itulah. Okey, baik, kita tengok nombor 1. Okey, 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama kosong. Apabila nilai x tu kita ganti dengan 1. Okey. Cara tulis dia tu sebelah kiri. Okey, 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3. Okey, kita gantikan nilai x tu dengan 1. Okey, dia akan dapat 2 tolak 7 tambah 3 dapat negatif 2. Jadi tidak sama dengan sebelah kanan ni iaitu kosong. Jadi maka X sama dengan 1 ni bukan punca bagi persamaan 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan kosong. Apabila X tu nilai dia 3. Okay? Jadi sebelah kiri ni, yang ni kiri ni, 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 ni. X tu kita gantikan dengan 3. Dia akan dapat macam ni lah. Okay? 2 darab 3 kuasa 2 dapat 18 tolak 7 darab 3 dapat negatif 21 tambah 3 ni. Dapat kosong. Jadi sama dengan sebelah kanan. Jika dapat sama, maka X sama dengan 3 ni ialah punca bagi persamaan 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3 sama dengan kosong. Pergi kepada yang B. Okay. 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5 sama dengan 3. Apabila X kita gantikan dengan 1. Okay. 3x kuasa 2 tolak 7x tambah 5 ni, X tu kita gantikan 1, 3 darab 1 kuasa 2 dapat 3, tolak 7 darab 1 dapat negatif 7, tambah 5,
dapat 1. Jadi tak sama dengan sebelah kanan ni iaitu 3. Maka nilai X sama dengan 1 ni bukan punca bagi persamaan 3X kuasa 2 tolak 7X tambah 5 sama dengan 3. Apabila X kita gantikan dengan 1/3. Okay, 3X kuasa 2 tolak 7X tambah 5 ni. X tu kita gantikan dengan 1/3. 3 darab 1/3 kuasa 2 dapat 1/3. Tolak 7 darab 1/3 jadi negatif 7/3 tambah 5 ni jawapan dia dapat 3. Jadi sama dengan sebelah kanan. Maka X sama dengan 1/3 ialah punca bagi persamaan 3X kuasa 2 tolak 7X tambah 5 sama dengan 3. Okey. Sebelah kanan ni cara untuk semak jawapan menggunakan kalkulator lah. Para pelajar boleh ikut langkah-langkah yang dinyatakan. Okay, terus pergi kepada muka surat 20. Jadi cikgu galakkan para pelajar yang melihat video ni boleh buat praktis kendiri 1.1E ni. Di mana di sini kita boleh jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan kata menentukan punca-punca bagi persamaan kuadratik berdasarkan persamaan dan graf yang diberikan. Okey. Dan juga kata seterusnya tu soalan tu dia tentukan sama ada setiap nilai yang diberikan tu nilai X tu kata merupakan punca bagi satu persamaan kuadratik yang diberikan ataupun tidak. Okey, kita dah sentuh tadi. Okey, nombor 3 pun sama juga, tentukan nilai X, nilai yang diberikan tu adalah punca bagi persamaan kuadratik ataupun tidak. Nombor 4 pun sama jugalah, dibagi dalam bentuk graf. Okey, boleh cuba tu jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Kita sambung muka surat 21. Okey. Untuk standard pembelajaran yang ke-6. Menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Bagaimanakah anda menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran? Kaedah pemfaktoran ialah salah satu cara untuk menentukan punca bagi suatu persamaan. Setiap persamaan kuadratik perlu ditulis dalam bentuk X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 sebelum melakukan pemfaktoran. Okey, baik. Sebagai contoh dekat sini, ni memori saya ni 2X kuasa 2 tambah 5X tolak 3. Okey, kita faktorkan dia akan dapat 2X tolak 1, X tambah 3 ni. Persamaan kuadratik juga boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan juga kaedah rumus macam ni. Okey, ada lagi kaedah lah selain daripada pemfaktoran. Kita tengok contoh 7. Okey. Tentukan punca persamaan kuadratik berikut dengan kaedah pemfaktoran. Okey, kita tengok yang A, penyelesaian dia ni. Okey. A itu X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan 0. Jadi faktor dia kita akan dapat X tolak 3, X tolak 2 sama dengan 0. Okey. Yang ni pun kita boleh buat kaedah pendaraban bersilang untuk dapatkan dia punya faktor. Okey. Jadi, yang ni pun cikgu dah sentuh dalam video PBD sebelum ni. Okey. X sama dengan 3, X sama dengan 2. Sebab X tolak 3 sama dengan 0, jadi X sama dengan 3. X tolak 2 sama dengan 0, jadi X sama dengan 2. Okey, baik. B, X kuasa 2 tambah 7/2X sama dengan 2. Okey. Bila ada melibatkan pecahan, kita nak hilangkan dia punya penyebut di bawah ni, 2 ni kan. Jadi, semua ni kena darab dengan 2. Jadi, 2 darab X kuasa 2 jadi 2X kuasa 2. Okey, 7/2 ni 7/2X darab dengan 2 jadi tinggal 7X sajalah. Okey. 2 pula ni sebelah kanan darab dengan 2 dapat 4. Jadi yang 4 ni pindah sebelah kiri jadi tolak 4. Jadi sama dengan 0. Kita susunkan bentuk dia tu akan jadi bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okey, kita susun bentuk dia tu. Dan kaedah pemfaktoran kita akan dapat 2X tolak 1, X tambah 4 sama dengan 0. 2X tolak 1 sama dengan 0, jadi X sama dengan 1/2. X tambah 4 sama dengan 0, jadi X sama dengan negatif 4. C, bila melibatkan pecahan macam ni, kiri dan kanan, kita kena buat pendaraban bersilang. Okey. Yang X ni,
yang sebelah kiri darab dengan S tolak 4 belah kanan. Sama dengan yang dua sebelah kiri ni darab dengan 5S tolak 24 sebelah kanan ni dapat macam ni. Lepas tu kita kembangkan macam biasa, S darab X dapat X kuasa 2, S darab negatif 4 dapat negatif 4X. Belah kanan ni 2 darab 5X dapat 10X, 2 darab negatif 24 dapat negatif 48. Jadi kita pindahkan ke sebelah kiri, dia akan jadi S kuasa 2, okey, negatif 4X, lepas tu tolak 10X, jadi negatif 14X. Negatif 48 pindah belah kiri jadi positif ataupun tambah 48 sama dengan kosong. Bila dah dapat bentuk asas persamaan kuadratik ni, kita faktorkan, kita akan dapat X tolak 8, X tolak 6 sama dengan kosong. X tolak 8 sama dengan kosong, X sama dengan 8. X tolak 6 sama dengan kosong, X sama dengan 6. D, bila melibatkan kata persamaan macam ni dalam kurungan. Jadi kita kembangkan. Okay, Y tambah 2 dengan Y tambah 1 ni kita kena kembangkan dulu. Okay, Y darab Y, Y kuasa 2. Y darab 1, Y, lepas tu tambah 2Y jadi 3Y lah. 2 darab 1, 2, positif 2. Belah kanan ni 2 darab Y, 2Y. 2 darab positif sebelah dapat positif 22. Pindahkan semua ke sebelah kiri jadi Y kuasa 2. Lepas tu 3Y tolak 2Y ni jadi tinggal positif 1Y. Positif Y kan. Lepas tu positif 2. Tolak 22 ni. 22 positif ni pindah belah kiri. Jadi tolak 22. Jadi negatif 20 sama dengan kosong. Kita faktorkan, kita akan dapat Y tambah 5. Y tolak 4 sama dengan kosong. Y tambah 5 sama dengan kosong. Jadi Y sama dengan negatif 5. Satu lagi Y tolak 4 sama dengan kosong. Y sama dengan 4. Okey. Satu lagi kaedah kita boleh gunakan kalkulator ni. Okey, kita nak semak jawapan. Okey, jawapan ataupun kita nak kira jawapan lah. Okey, kita masukkan kata dia punya persamaan tu menggunakan langkah-langkah yang diberikan ni, nombor 1 hingga 9 ni. Pada pelajar boleh cuba. Okey, langkah 1, langkah 2 sampai ke langkah 9 akan dapat jawapan dia. Contoh dia ambil persamaan kata yang jawab soalan A ni. Okey, ikut langkah yang diberikan akan dapat jawapan sama, iaitu X sama dengan 3, X sama dengan 2. Okey, selesai muka surat 21, kita pergi kepada muka surat 22. Bagaimanakah anda menentukan punca persamaan kuadratik dengan kaedah graf? Tujuan menentukan punca suatu persamaan kuadratik pada graf fungsi kuadratik dengan menggunakan perisian geometri dinamik. Okey, menggunakan kata QR code ni, kita imbas QR code ni untuk menjalankan aktiviti ni. Langkah 1, masukkan persamaan kuadratik satu demi satu dalam perisian geometri dinamik. Yang kedua, tentukan punca persamaan kuadratik dan lengkapkan jadual berikut. Okey, bila kita masuk je persamaan, dia punya perisian ni terus kira nilai X tu berapa. Okey, mudahlah kalau gunakan perisian ni. Okey, perbincangan dia dekat sini, okey, untuk rangsangan minda 12 ni. Punca bagi satu persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama 0 dapat diperoleh dengan kaedah graf dengan membaca nilai-nilai X yang merupakan titik persilangan antara graf fungsi kuadratik Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan paksi X. Ni pun kita dah cerita dah tadi sebenarnya. Okay. Graf fungsi kuadratik yang warna merah ni, lengkung ni, kalau untuk nilai A lebih pada 0, iaitu perkali bagi X kuasa 2 ni lebih pada 0, bentuk graf tu melengkung ke bawah. Okay, bila graf tu bersilang dengan pasi X dekat dua titik ni yang kita panggil punca tu. Okay, kita baca dekat koordinat X tu. Okay, X1, X2 ni berapa nilai dah. Manakala untuk graf yang nilai A dia kurang pada 0, maksudnya negatif lah, nilai A ni perkali bagi X kuasa 2 tu negatif. Bentuk graf dia melengkung ke atas. Bila bersilang dengan paksi X ni dekat dua tempat ni, dua titik ni kita panggil punca lah, nilai X dia. Okay, ada dua kat situ. Okay, untuk lebih mahir berkaitan dengan kata nak menentukan punca bagi setiap persamaan kuadratik ni, para pelajar boleh buat praktis kendiri 1.1F ni, jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okay, kena banyakkan latihan lah untuk lebih mahir. Okay, kita nak masuk kepada standard pembelajaran yang ke
Yang ketujuh, yang ketujuh, melakar graf fungsi kuadratik. Okey. Ciri-ciri graf yang perlu ditunjukkan semasa melakar graf fungsi kuadratik adalah seperti yang berikut. Yang pertama, bentuk graf yang betul. Sebab tu kita kena tengok dia punya nilai A tu. Okey, perkali bagi X kuasa 2. Okey, kalau nilai A tu kurang pada kosong. Okey. Kurang pada kosong, bentuk dia melengkung ke atas. Okey, dia ada titik maksimum. Kalau nilai A perkali bagi X kuasa 2 tu lebih pada kosong, bentuk graf dia melengkung ke bawah. Jadi dia ada titik minimum. Okey, yang keduanya pintasan Y. Nilai C itu pintasan Y. Yang ketiga, pintasan X atau satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Pintasan X ni di mana di situ kita boleh tentukan punca. Mungkin ada satu punca, mungkin ada dua punca bagi satu persamaan kuadratik tersebut. Okey, kita pergi. Kata sekarang ni kita ada dua kes. Okey, kes yang pertama, okey, bagi graf fungsi kuadratik yang bersilang pada pasti X. Okey, dia ada dua kes. Satu bersilang pada pasti X, yang kedua tidak bersilang dengan pasti X. Macam mana tu? Kita tengok satu persatu. Okey, untuk kes satu ni, graf fungsi kuadratik bersilang pada pasti X. Contoh 8 kita tengok. Lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. Okey, dia bagi persamaan dekat situ lah. Fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Bfx sama dengan x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Cfx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 15. Dfx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 18. Okey, beza ni kita tengok kat sini ada perkali yang positif, ada perkali yang negatif untuk x kuasa 2. Okay, kita sambung muka surat 24 tu, penyelesaian untuk setiap kata bersama fungsi kuadratik. Okey, yang A ni fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4x tambah 3. Okey, nilai A dia 1, okey. Perkali bagi x kuasa 2 ni 1, lebih daripada kosong. Jika lebih daripada kosong, bentuk graf dia melengkung ke bawah. Okey, nilai C sama dengan 3. Maksudnya C ni pintasan Y dia sama dengan 3. Okey. Itu perkara pertama tentukan bentuk graf, perkara kedua pintasan Y, yang ketiga kita nak tentukan punca-punca ataupun pintasan X. Bagaimana nak tentukan pintasan X? Okey. Apabila kita gantikan nilai fx ni, okey, sama dengan kosong. Bila fx sama dengan kosong, kita boleh tentukan nilai X. Bagaimana nak tentukan? Menggunakan kaedah pemfaktoran. Jadi persamaan ni X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 ni kita samakan dengan kosong. Kita gunakan kaedah pemfaktoran, kita akan dapat X tolak 3, X tolak 1 sama dengan kosong. X tolak 3 sama dengan kosong, jadi X sama dengan 3. X tolak 1 sama dengan kosong, jadi X sama dengan 1. Ada dua nilai lah. Maksudnya dia bersilang dekat pasti X ni dekat 1 dengan 3. Pintasan Y dekat 3. Jadi bentuk graf dia akan dapat macam ni. Jadi kena ada ni. Paksi X, paksi Y, asalan kosong, bentuk graf tu melengkung ke bawah, pintasan Y dia, lepas tu pintasan X, dua titik tu. B. Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Okey, nilai A dia 1. Lebih daripada kosong. Jadi bentuk graf dia melengkung ke bawah. Nilai C dia 9. Jadi pintasan Y 9. Okey, apabila fx sama dengan kosong, okey, kita gantikan x kuasa 2 tolak 6x tambah 9 sama dengan kosong. Jadi kita buat kaedah pemfaktoran juga, akan dapat x tolak 3, x tolak 3 sama dengan kosong. Jadi ada satu saja nilai, x sama dengan 3. Dia bersilang dekat pasti x dengan dekat satu titik sahaja, iaitu 3. Jadi inilah bentuk graf dia. C. Fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 15. Nilai A itu perkali bagi x kuasa 2 ni negatif 1, iaitu kurang pada kosong. Bila kurang pada kosong, bentuk graf dia melengkung ke atas. Nilai C 15 bermaksud pintasan Y dia dekat 15, koordinat 15. Apabila fx sama dengan kosong, okey, negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 15 kita jadikan sebagai kosong. Yang negatif kita jadikan positif, yang positif kita jadikan negatif. Contoh kat sini, daripada perkali negatif 1 kita jadikan 1, maksudnya semua kena bahagi dengan negatif 1. Jadi negatif 1 bagi negatif 1 dapat 1 lah x kuasa 2 ni. Negatif 2x bahagi dengan negatif 1, jadi negatif 2x.
Positif 15 bahagi dengan negatif 1 dapat negatif 15 sama dengan kosong. Bila kita dah tukar kepada positif, perkali X kuasa 2 ni positif, kita boleh faktorkan macam biasa, kita akan dapat X tolak 5, X tambah 3 sama dengan kosong. Jadi akan ada dua nilai. X tolak 5 sama dengan kosong, X sama dengan 5. Satu lagi X tambah 3 sama dengan kosong, X sama dengan negatif 3. Jadi dia bersilang dekat dua titik lah, dekat pasti X ni, negatif 3 dengan 5. Jadi bentuk graf dia macam ni. D, Fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah 18. Nilai A dia negatif 2, kurang daripada kosong. Jadi bentuk graf dia melengkung ke atas. Nilai B dia kosong. Konsep dia kita dah sentuh pada video part 1 sebelum ni. Jika nilai B itu kosong, paksi simetri dia ialah paksi Y. Dia berada di tengah-tengah lah. Tengah-tengah paksi itu, paksi simetri dia dekat paksi Y. Nilai C 18, maksudnya pintasan Y dia dekat koordinat 18. Lepas tu kita nak cari pintasan X ataupun punca-punca dia. Fx sama dengan kosong. Negatif 2x kuasa 2 tambah 18 sama dengan kosong. Jadi bila kita buat kata nak selesaikan persamaan kuadratik ni, kita buat kaedah kata pemfaktoran. Kita kecilkan perkali tu. Maksudnya negatif 2x kuasa 2 ni tambah 18 sama kosong. Kita jadikan X kuasa 2 tu perkali dia positif ataupun paling kurang kita dapat perkali dia 1 kat sini. Jadi kita nak buang negatif 2 ni, semua kita bahagi dengan negatif 2. Negatif 2X kuasa 2 bahagi negatif 2 dapat X kuasa 2. Positif 18 bahagi dengan negatif 2 akan dapat negatif 9. Sama dengan kosong. Jadi kita boleh faktorkan, dia akan dapat X tambah 3, X tolak 3 sama kosong. Jadi X sama dengan negatif 3, X sama dengan 3. Ada dua tempat lah persilangan dia dekat negatif 3 dengan 3. Baik. Selesai untuk muka surat 24 untuk kes yang pertama, iaitu graf fungsi kuadratik bersilang pada paksi X. Kita pergi kepada muka surat 25 ni, kes yang kedua, jika graf fungsi kuadratik itu tidak bersilang pada paksi X. Graf fungsi kuadratik yang tidak bersilang pada paksi X, sebagai contoh 9 ni. Lakar setiap graf fungsi kuadratik yang berikut. Kalau melibatkan Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Satu lagi Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 3. Penyelesaian dia. Fx sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Nilai A dia 1. Lebih daripada kosong, bentuk graf dia melengkung ke bawah. Nilai B kosong, jadi paksi simetri ialah paksi Y, dia berada tengah-tengah macam ni lah. Nilai C sama dengan 1, pintasan Y ialah 1, maka titik minimum dia, kita boleh tahu kat sini, 0, 1. Macam ni lah. Ini kalau kita kata dia punya sekarang ni kita dah tahu kalau Y, kalau X tu kosong, kata B tu kosong, paksi simetri dia tengah-tengah. Apabila nilai X sama dengan 2, contohlah sebagai kita nak ambil dekat koordinat nombor 2 ni, X sama dengan 2. Kita gantikan nilai X tu dengan 2, jadi kita akan dapat dia punya koordinat Fx dia tu ataupun koordinat Y dia tu dapat 5. Sebab dia tak bersilang dengan paksi X. Kalau yang kes 1 tadi kita boleh kata kita tengok kata nilai Fx tu sama dengan kosong. Sekarang ni kita tak boleh nak buat Fx sama dengan kosong sebab Fx kata tak bersilang dengan paksi X. Kata graf fungsi ni tak lalu dekat kata tak bersentuh dengan paksi X. Jadi kita ambil satu nilai X sama dengan 2 ni, kita akan dapat satu koordinat dekat Fx ataupun Y tu. Jadi kita gantikan X tu dengan 2, jadi kita akan dapat Fx tu sama dengan 5. B, Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tolak 3. A sama dengan negatif 1. Kurang pada kosong, bentuk graf dia melengkung ke atas. Nilai B dia sama dengan kosong, jadi paksi simetri dia ialah paksi Y. Nilai C negatif 3. Pintasan Y dia ialah negatif 3. Maka titik maksimum, sebab bentuk graf dia melengkung ke atas,
ialah kosong, negatif 3. Apabila nilai X sama dengan 1, katakan kita ambil satu nilai X tu 1. Sebab sekarang ni graf tak bersilang dengan X. Jadi X sama dengan 1, kita gantikan dalam persamaan, kita akan dapat F1 tu sama dengan negatif 4 kat sini. Okay, titik tu berada pada, berada di atas graf tu, graf fungsi kuadratik. Okey, baik. Untuk lebih mahir berkaitan dengan melakar graf fungsi kuadratik ni, para pelajar boleh buat praktis kendiri 1.1G. Itu muka surat 25. Jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks ni. Okey, muka surat 26. Kita nak masuk standard pembelajaran yang ke-8. Okey, yang terakhirlah untuk bab ni. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik. Ada banyak sebenarnya bentuk soalan yang cikgu pernah ceritakan dan tunjuk ajar dalam video PBD dan juga praktis ke arah SPM. Okay. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan kuadratik? Sebagai contoh dekat sini. Contoh 10. Joseph ingin membuat rangka sebuah kotak berbentuk kuboid dengan menggunakan rod kayu. Harga rod kayu ialah RM5 per meter. Tapak kuboid tersebut berbentuk segi empat sama. Tinggi kuboid ialah 30 cm lebih daripada panjang tapak. Jumlah luas permukaan kotak ini ialah 4,800 cm kuasa 2. Bajet Joseph untuk membina rangka sebuah kotak ialah RM15. Tentukan sama ada Joseph mempunyai bajet yang mencukupi atau tidak. Penyelesaian dia, pertama sekali kita kena memahami masalah yang dinyatakan. Okey, panjang tapak yang diberikan. Jadi kita wakilkan sebagai X. Sebab X ni pemboleh ubah. Satu pemboleh ubah kan. Panjang tapak X. Maksudnya tapak dia segi empat sama. Tinggi kuboid dia kata 30 cm lebih daripada panjang tapak. Jadi kita wakilkan sebagai X tambah 30 cm tinggi dia. Macam ni lah bentuk dia. Jumlah luas permukaan dia dah bagi dah 4,800 cm kuasa 2. Bajet yang disediakan oleh Joseph ni RM15 sebuah kotak. Tapi tak tahu cukup ke tak cukup bajet ni. Jadi kita kena rancang strategi. Yang pertama, tentukan ungkapan luas permukaan kuboid. Yang kedua, bentukkan persamaan kuadratik daripada daripada permasalahan yang diberikan. Selesaikan persamaan kuadratik berkenaan, tentukan ukuran kotak dan bajet. Okey, kita laksanakan strategi. Okey, jumlah luas permukaan, bagaimana nak kira? Okey, sekarang ni untuk permukaan segi empat sama ni, dia ada atas dengan bawah. Jadi 2 darab panjang dengan lebar dia sama, X darab X. Jadi 2 darab X darab X tambah. Okey, permukaan segi empat tepat ni. Ada 4. Jadi 4 darab, kata dia punya panjang X tambah 30. Okey, dia punya lebar X. Jadi 4 darab X tambah 30 ni dia punya permukaan segi empat tepat tu. Jadi kita kembangkan persamaan ni akan jadi 2X kuasa 2 tambah, jadi 4 darab X jadi 4X kuasa 2. 4X darab positif 30 dapat 120X. 2X kuasa 2 tambah 4X kuasa 2 dapat 6X kuasa 2. Jadi tambah 120X. Okey, baik. Jadi ini untuk ungkapan luas permukaan. Jadi luas permukaan dia dah bagi 4,800 cm kuasa 2. Jadi kita buat 6X kuasa 2 tambah 120X ni, jumlah luas permukaan ni samakan dengan 4,800. Okey, 4,800 pindah belah kiri jadi tolak 4,800. Okey, sama dengan kosong. Jadi persamaan yang kita dapat ni kita kecilkan kepada yang lebih mudah. 6X kuasa 2 kita jadikan sebagai X kuasa 2 dengan bahagi dengan 6. Setiap ni kita bahagi dengan 6. 6X kuasa 2 bahagi 6 dapat X kuasa 2. Positif 120X bahagi 6 dapat positif 20X. Negatif 4,800 bahagi 6 dapat negatif 800. Okay, sama dengan kosong. Lepas tu kita buat kaedah pemfaktoran, kita akan dapat X tambah 40, X tolak 20 sama dengan kosong. X tambah 40 sama dengan kosong, X dapat negatif 40. Satu lagi X tolak 20 sama dengan kosong, X sama dengan 20. Jadi untuk nilai X ni tak logik dia negatif. Okey, tak logik panjang kata tapak tu negatif.
Jadi X sama dengan negatif 40, kita tidak terimalah, kita abaikan negatif 40 tu. Jadi kita ambil X sama dengan 20 cm. Jadi ukuran kotak dia, okay, panjang dia 20 cm. Jadi lebar dia pun 20 cm. Tinggi dia, kita gantikan nilai X ni. X tambah 30. X berapa? X 20 tambah 30, 50 cm lah tinggi dia. Jadi ukuran dia 20 cm, darat 20 cm, darat 50 cm. Panjang sisi kotak. Okey, sekarang ni kita nak buat rangka dia. Guna rod kayu tu kan. Okey, nak buat rangka. Panjang sisi ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang permukaan segi empat sama tu, atas dengan bawah tu rangka dia ada 8 sisi. Jadi 8 darab dengan 20 cm. Manakala permukaan nak buat rangka untuk yang segi empat sama ni, rangka dia ni 1, 2, 3, 4. Ada 4, tinggi dia 50 cm. Okay. Jadi 8 darab 20 cm tambah 4 darab 50 cm dapat 160 cm tambah 200 cm dapat 360 cm. Jawapan dia nak dalam meter kan, sebab kita nak kira bajet tu RM RM5 per meter. Jadi 360 cm tukar kepada meter 3.6 meter. Jadi bajet dia, okay, kita kira kalau 1 meter tu RM5, darab 3.6 meter dapat RM18, RM18. Okay, bajet Joseph tadi RM15. Bajet dia RM15. Jadi RM18 untuk kos semua tadi kita dah kira. Jadi Joseph tidak mempunyai bajet yang mencukupi untuk membina rangka kotak itu. Dia kurang RM3. Okey. Selesai untuk muka surat 26. Jadi untuk pengakhiran kepada bab ni, okey, pada pelajar cikgu galakkan buat praktis kendiri 1.1H tu muka surat 27 dan juga praktis komprehensif bermula muka surat 27 ni. Okey, sambung muka surat 28. Okay, dan juga berakhir dengan muka surat 29 tu. Banyak soalan-soalan yang melibatkan penyelesaian masalah yang melibatkan persamaan kuadratik ni. Okay, jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks ni, ada jawapan dia. Okay, dan muka surat 30, muka surat terakhir, rumusan lah, di mana kesimpulan keseluruhan bab ni kita dah sentuh berkaitan dengan ungkapan kuadratik, iaitu kuasa tertinggi ialah 2, melibatkan satu pun boleh ubah saja. Kalau kita guna X saja. Okey. Bentuk am untuk persamaan kuadratik AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Nilai A, B dan C itu pemalar. A tidak boleh kosong. Dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif, tapi tak boleh kosong. Tapi nilai B dengan C boleh jadi positif, boleh jadi negatif, boleh jadi kosong. Okey. Fungsi kuadratik. Okey. Jadi persamaan kuadratik kita letakkan dia punya fungsi dekat sebelah kiri. Fx sama dengan sebelah kanan ni persamaan kuadratik. Macam tu cara dia, bagaimana kita tukar persamaan kuadratik kepada fungsi kuadratik. Kita dah sentuh berkaitan dengan bentuk graf. Kalau berkali bagi x kuasa 2 nilai A tu lebih pada kosong, bentuk graf dia melengkung ke bawah. Kalau nilai A berkali bagi x kuasa 2 tu kurang pada kosong, bentuk graf dia melengkung ke atas. Okey. Dan kita dah sentuh paksi simetri. Kalau nilai B itu kurang pada kosong, lebih pada kosong, sama dengan kosong. Okey, bagaimana bentuk dia? Okey, setiap bentuk graf tu ada bentuk graf bila paksi simetri, dia punya paksi simetri dia jika nilai B itu berbeza, macam tu. Okey, baik. Dan juga kita dah sentuh pintasan Y. Okey. Bentuk arm sama aja, kita dah sentuh sama kuadratik. Okay. Dan kita dah sentuh berkaitan dengan punca bagi satu persamaan kuadratik, iaitu nilai pun boleh ubah. Nilai X itu sendiri adalah punca kepada persamaan kuadratik. Okay. Kita dah sentuh tadi bagaimana nak menyelesaikan, nak cari punca persamaan kuadratik itu menggunakan kaedah pemfaktoran dan juga kaedah graf. Selain daripada kaedah ni ada lagi penyempurnaan kuasa 2 dengan menggunakan rumus. Okay. Baik. Okay. Dengan itu selesailah video part 2 untuk bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pun boleh ubah di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Semoga dengan penerangan cikgu ni dekat sikit sebanyak dapat memberi gambaran yang lebih jelas kepada pelajar, mungkin dapat membimbing para guru-guru yang mungkin masih lagi baru dalam bidang pengajaran matematik ni, dan juga kepada masyarakat di luar sana yang mungkin dapat mengaplikasikan ilmu berkaitan dengan fungsi dan persamaan kuadratik ni dalam kehidupan seharian anda dan juga kerjaya anda.
Okey. Itu saja daripada saya, Cikgu Muzaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.